Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 在我们还没听主的话语之前，我们来一起祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan boleh beribadah baik itu di dalam gereja maupun di dalam rumah kami. 主啊，我们感谢你，因为我们可以在主的殿中或者在家中来敬拜你。 Biarlah setiap ibadah kami boleh mengalami satu perjumpaan pribadi dan persekutuan bersama dengan Tuhan. 好让我们每一个崇拜都可以个人的来意见主。 Dan pagi ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. 主啊，今天早上我们一同来思想你的话。 Kiranya Engkau sendiri yang boleh beracara di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. 主啊，但愿你自己在宣扬你的话语给我们听的时候，你自己来动工。 Dan Roh Kudus-Mu yang boleh membantu kami untuk mengerti akan firman yang akan kami renungkan bersama-sama. 圣灵来帮助我们来明白主你的道。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，谢谢你， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Kemudian kita lompat sedikit ayat yang ke-26. 我们打开我们的圣经，是在约翰福音14章16、17节，然后26节。 Saya sudah mempersiapkan ini di layar kaca, di layar. Baik, kita membaca bagian ini bersama-sama. Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dan kemudian ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 约翰福音14章16、17与26节，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵。 他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Saudara-saudara sekalian, mungkin kita pernah membaca sebuah novel atau menonton sebuah film yang berjudul The Chronicles of Narnia. 弟兄姐妹，或许我们读过一本小说或看过一部电影，名字叫《Chronicle of Narnia》的这部戏， yang ditulis oleh C.S. Lewis. 这个是由 C.S. Lewis 所写作的。 Atau bahkan kita pernah membaca sebuah novel atau menonton filmnya juga, yaitu The Lord of the Ring. 或许我们也看过一本小说、一部戏，叫做《Lord of the Rings》的， yang ditulis oleh Tolkien. 是由这个 Tolkien 所写的。 Lewis dan Tolkien adalah dua sahabat yang sangat dekat. 这个 Lewis 跟 Tolkien 呢，他们是两位是很亲密的朋友。 Mereka bertemu sekitar tahun 1926 di Inggris. 他们在英国1926年的时候呢相见。 Mereka mempunyai satu kesukaan yang sama di dalam bahasa, sastra, puisi, bahkan cerita-cerita dongeng. 他们有同样的这个喜好，所以他们对这个文学、这个诗，还有童话的这个故事，还有语言，有同样的这个爱好。 Dengan kesukaan mereka seperti ini, maka mereka membuat sebuah klub yang bernama Inklings. 因此，他们有同样的这个喜好呢，他们就是组成了一个俱乐部，叫做 Inklings。 Baik Lewis maupun Tolkien, mereka banyak menulis tentang sastra-sastra atau kisah-kisah dongeng. Dan salah satu yang paling terkenal adalah The Chronicles of Narnia dan juga The Lord of the Ring. 所以呢，这个 Lewis 呢，还有这个 Tolkien， 他们都写了许多的这个文学，还有这个小说的这些书，其中最著名的就是这个 Chronicles of Narnia， 还有这个 Lord of the Ring。 Dua kisah daripada judul novel ini mengisahkan tentang bagaimana persahabatan mereka.
di dalamnya gitu ya. 两本小说呢，就诉说他们两个人的这个友谊的经历关系。 Mereka bersahabat sangat dekat, tetapi mereka bisa saling mengkritik satu dengan yang lainnya. 虽然他们的这个很亲密的关系，但是他们会互相这个来批评。 C.S. Lewis bisa mengkritik Tolkien tentang naskah-naskahnya yang kurang terlalu dia sukai. Louis 呢也会批评这个 Tolkien， 如果有些他的写作或者他文学他不喜欢的。 Demikian juga Tolkien bisa mengkritik C.S. Lewis yang sastranya bagi dia kurang terlalu dia sukai. 同样的 ，Tolkien 也会来批评 Louis 的这个他的作品，如果有些他不喜欢的。 Sedemikian dekatnya persahabatan mereka berdua ini. 他们这两者的这个很亲密的这个友谊的关系。 Namun pada tanggal 22 November tahun 1963 C.S. Lewis meninggal. 但是在11月20号、22号1963年的时候呢，这个 C.S. Lewis 过世了。 Dia meninggal karena gagal ginjal. 他因为这个肾脏的病而过世。 Dan hal ini membuat Tolkien sangat kehilangan sahabat baiknya ini. 这个就使 Tolkien 失去了他最好的朋友。 Sekalipun mereka saling mengkritik tentang naskah-naskah mereka, tetapi mereka tetap bersahabat baik. 虽然他们互相批评彼此的他们的作品，但是他们仍然有一个很好的友谊关系。 Di dalam kesedihannya itu dia menulis surat kepada anaknya Louis yang bernama Priscilla. 在他的伤心中，他就写了这个一个书信给这个 Louis 的孩子叫 Priscilla。 Dia mengatakan bagaimana kedukaan yang dia alami karena Louis sudah dipanggil oleh Tuhan. 就是要表示他对 Louis 的这个过世而感到非常的伤心。 Tolkien menuliskan seperti ini. Tolkien 这样子的写。 Seperti pohon tua yang kehilangan semua daunnya satu persatu. 就像一棵老树，就是它的叶子一个一个的掉落。 Terasa seperti pukulan kapak di dekat akarnya. 就好像一个斧头砸在这个树旁的根。 Sangat menyedihkan bahwa kita harus berpisah dalam beberapa tahun terakhir. 在这个过去的几年中，很不幸的，我们不得不彼此分开。 Tetapi persahabatan kita yang erat akan bertahan dalam ingatan kita berdua. 但是我们友谊的这个亲密呢，将会留在我们彼此的记忆里。 Berpisah dengan orang yang kita kasih atau dengan sahabat yang kita kasih sungguh sangat menyedihkan bagi kita. 如果我们跟我们最亲密的朋友或亲密的人分开，是一件很伤心的事。 Demikian juga yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. 这个也是主耶稣所面临、所经历的。 Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia mengadakan satu perjamuan makan terakhir bersama dengan murid-muridnya. 当主耶稣还没有被钉在十字架的时候呢，他就以门徒们举行了一个最后的晚餐。 Dan kemudian Yesus membasuh kaki para muridnya. 然后主耶稣也为门徒们洗脚。 Dan setelah itu Yesus menegur Yudas Iskariot dan dia melakukan apa yang menjadi rencana jahatnya dia. 之后呢，主耶稣就责备这个犹达，然后犹大就去行他的这个恶事。 Dan setelah Yudas Iskariot pergi, maka tinggal 11 muridnya. 当犹达离开之后呢，就剩下11个门徒。 Dan di malam itu Tuhan Yesus memberikan satu kelas intensif yang sangat padat sekali. 在那个晚上，主耶稣为门徒这个教导了一个很重要的课程。 Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14, 15 dan 16 itu bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan sesuatu yang sangat intensif sekali kepada murid-muridnya. 如果我们来看约翰福音14跟15章呢，我们看到主耶稣对门徒们一个很重要的一个教导。 Tuhan Yesus ingin mempersiapkan hati para muridnya karena dia akan sesaat lagi akan meninggalkan mereka. 主耶稣要预备好门徒们，因为他知道他将不久要离开他们了。 Sehingga di dalam pasal 14 di bagian awal Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. 所以在14章的这个开头里，主耶稣对门徒们说：“你们心里不要忧愁， Percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada aku. 你们信上帝也当信我。” Di dalam pasal yang ke-16 Tuhan Yesus tahu bagaimana murid-muridnya itu sangat berduka dan tidak siap untuk berpisah dengan Tuhan Yesus. 在16章那边，主耶稣也知道门徒们还没有预备好心与主耶稣分离， Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku mengatakan hal ini kepadamu sebab itu hatimu berduka. 所以主耶稣说：“
只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。 Dan Tuhan Yesus terus meneguhkan dan menguatkan hati para murid-Nya. 然后主耶稣也不断来坚固门徒们的心。 Ada alasan mengapa Tuhan Yesus harus pergi meninggalkan murid-murid-Nya. 有主耶稣将要离开门徒们是有他的理由的， Sehingga Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. 因为主耶稣说：“我去是对你们有益的， Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. 因为我若不去，保惠师就不到你们这里来。 Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus kepadamu. 因为我若去，我差他来，那就是圣灵。” Yesus tahu bagaimana para murid itu tidak siap berpisah dengan gurunya. 主耶稣清楚知道门徒们是如此的还没有预备好心与主耶稣分离。 Yesus tahu bagaimana mereka tidak siap untuk menerima kenyataan ini. 主耶稣也清楚知道他们还没有预备好心接受这个事实。 Dan mereka juga belum mengerti seluruhnya daripada apa yang diajarkan, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. 门徒们也还没完全明白主耶稣所有的教导。 Dan di dalam bagian yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ketika dia pergi, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain. 刚才我们读的经文，我们知道主耶稣要去到天父那里，要另外派一位保惠师来到他们当中。 Penolong yang lain ini, penulis Yohanes menggunakan kata allos parakletos. 另外，这位保惠师呢，原文叫做巴拉克莱多斯， Yang artinya bahwa yang akan menggantikan dia itu adalah sehakikat dengan dia. 意思就是将要代替他的， Bukan pengganti yang mempunyai standar yang lebih rendah daripada Tuhan Yesus. 不是有更高或者更低的一个代替者。 Jadi maksudnya allos parakletos ini adalah seorang penolong yang mempunyai hakikat atau derajat yang sama dengan Yesus itu sendiri. 这个阿洛斯巴拉克莱多斯的意思就是这位保惠师呢，跟主耶稣是同等的， Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. 他就是上帝本身的位格。 Allos parakletos itu, kata allos itu sendiri adalah yang sama. 阿洛斯的意思是同样的。 Jadi contohnya yang paling sederhana adalah misalnya dalam kelompok buah, misalnya ada jeruk, ada apel. 同样的简单几个例子，比如说在水果当中有苹果有橘子， Nah itu adalah allos. 这个是所谓的阿洛斯。 Bentuk yang berbeda tetapi dalam kelompok buah, yaitu golongan yang sama. 不同的这个形状，但是还是同一个族群，就是同样是水果。 Bukan heteros, yaitu yang berbeda. Misalnya ada buah, ada kertas, ada kayu. Nah itu adalah jenis yang berbeda, yang tidak sederajat, yang tidak sehakikat. 不是不同类、不同本质的，比如说水果啊、籽啊，还有其他等等的东西。 Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu akan diberikan pada hari Pentakosta. 主耶稣所应许的，将要在这个五旬节的时候赐给他们。 Hari Pentakosta kita peringati hari ini. 那么今天我们就纪念庆祝五旬节。 Dan di dalam perjanjian lama itu merupakan satu hari pengucapan syukur bagi bangsa Israel karena hasil panen yang Tuhan berikan kepada mereka. 在旧约圣经的时候，在五旬节是以色列民在庆祝他们大丰收的时候，是上帝赐给他们的恩典。 Dan perayaan ini dirayakan selama 7 minggu. 然后这个节期是7天来庆祝的。 Dan dalam konteks perjanjian baru, maka ini dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. 然后在新约圣经里，我们就以这个圣灵降临来做一个关联。 Jadi di sini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. 所以这边很清楚知道，主耶稣教导门徒们，他说他会求父另外赐给他们一位保惠师。 Dan penolong ini adalah pribadi lain yang seperti Yesus. 这位保惠师呢，是跟主耶稣一样的，就是主耶稣另外的一个位格。 Dia adalah roh kebenaran. 他是真理的灵， Tetapi roh kebenaran ini dunia tidak mengenal dia. 但是世界却不认识他。 Tetapi Parakletos ini akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. 但是这位保惠师是会与门徒们同在，并且住在他们里面。
Dan pekerjaan daripada Parakletos ini adalah mengingatkan mereka bahwa bagaimana Yesus dan Bapa adalah satu, maka demikian juga setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus juga akan menjadi satu dengannya. 这个保惠师提醒门徒们，也提醒信徒们，是说上帝跟这个主耶稣是一体的。然后呢，我们信徒们相信主耶稣的人呢，也会与主耶稣合为一体。 Nah, kata penolong di dalam bahasa Yunani-nya yang dipakai di sini adalah Parakletos. 这个我们所说的这个保惠师呢，在原文里就是说 Parakletos 这个字， Adalah satu kata yang cukup sulit untuk diterjemahkan. 是一个很难去解说的一个字， Karena tidak ada padanan yang cukup memadai untuk memberikan pengertian, penjelasan yang tepat kepada arti Parakletos itu. 因为没有一个很足够或者贴切的这个解说来这个描述这个 Parakletos 这个字。 Sehingga di dalam berbagai macam terjemahan baik Inggris maupun di dalam bahasa Mandarin, 所以呢，在这个英文或者中文的这个翻译版本， di dalam bagian ini selalu berusaha untuk memberikan catatan kaki. 所以在这个部分呢，常常在下面有写一些注明。 Misalnya tadi di dalam bahasa Mandarin itu ada dalam tanda kurung Parakletos, penolong yang lain lalu ada tanda kurung untuk menjelaskan apa artinya penolong yang lain itu. 比如说，我们来看，如果中文圣经它写保惠师，然后它有些注明是写是信慰师。 Nah, kemudian di dalam terjemahan-terjemahan yang lain menyebutkan pengertian bukan hanya sebagai seorang penolong. 然后在其他的这个翻译版本呢，它不只是一位保惠师或者一位帮助者， Tapi juga disebut sebagai misalnya penasehat, pembela, penolong. 也是被称之为他是顾问，他是维护我们的， penghibur, pemberi semangat. 他是一位安慰者，是鼓励者， Dia juga sebagai pengantara dan juga sebagai pendoa syafaat. 他也是为我们代祷的。 Bahkan ada yang menerjemahkan Parakletos itu sebagai penggugat, pendakwa atau sebagai pelindung. 甚至有些人把这个 Parakletos 这个字呢，把它翻成为就是起诉者，或者这个传道者，或者帮助者。 Maka saya kira di dalam terjemahan bahasa Indonesia cukup baik dan cukup netral. 如果我们看这个印尼文的翻译版本是蛮贴切，就是这个比较中性的， Yaitu disebut sebagai penolong yang lain. 就是说另外一个保惠师、帮助者。 Setidaknya kata penolong yang lain ini bisa menggambarkan bahwa tentang diri Tuhan Yesus itu sendiri yang menolong murid-muridnya di dalam masa di mana mereka hidup. 至 Sepanjang 少 mereka 这 hidup. 位保惠师就是帮助者，可以描述主耶稣当跟门徒在一起的时候呢，不断来帮助门徒们。 Yesus sebagai penolong murid-muridnya yang mengajarkan mereka, membimbing mereka, yang memberikan penghiburan dan bahkan juga yang menegur mereka jikalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan. 主耶稣身为这个门徒们的这个帮助者，就是当门徒们做错的时候，他会责备他们、更正他们，然后引导他们、教导他们。 Dan penolong yang lain ini juga menggambarkan tentang pribadi Roh Kudus itu juga. 另外，这个保惠师呢，也描述这个圣灵他本身。 Di dalam peran dan pekerjaan dia kepada para murid atau kepada orang percaya. 就是正在描述圣灵在门徒里面所扮演的角色与他的工作。 Di mana seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid di dalam Yohanes pasal 14 sampai 16. 正如主耶稣在约翰福音14章到16章所教导门徒们的事。 Gambaran Roh Kudus itu sebagai penolong itu misalnya mengingatkan setiap orang percaya itu kepada kebenaran firman Tuhan. 所以圣灵身为一位保惠师呢，就是提醒这个门徒们，教导门徒们有关于这个主的道的真理。 Di mana Roh Kudus yang menyaksikan atau yang memuliakan Kristus, maka setiap orang yang percaya pun juga akan menyaksikan dan memuliakan Kristus. 圣灵见证基督，然后也是荣耀基督，正如我们所有的信徒们也要见证荣耀基督。 Dan Roh Kudus sebagai penolong itu juga yang menginsafkan dunia akan dosa, ketidakbenaran, dan juga akan penghakiman. 圣灵也成为我们的保惠师，他就使这个世界呢，为罪、为审判、为义
而自己责备自己。 Maka Roh Kudus itu jugalah yang akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran Allah. 圣灵也会带领信徒们来进入上帝的真理。 Maka penolong yang lain ini, dia akan selalu mendampingi kita. 这位保惠师会永远与我们同在， Dia akan berjalan bersama dengan kita. 他会与我们行走， Dia juga yang akan menguatkan kita. 他会坚固我们。 Sebuah gambaran seperti seorang sahabat sejati. 一个就是描述成像我们一位很亲密的良友。 Sahabat sejati bukan hanya kita mendapatkan untung, dia mendapatkan untung. 一位亲密的良友呢，不只是限制于他得益处，我们也得益处。 Tetapi penolong ini sekalipun dia disakiti, dia adalah pribadi yang tetap setia kepada kita. 这位保惠师虽然我们使他伤心，但是他还是仍然信实的陪着我们。 Kehadiran Roh Kudus itu 这个圣灵的莅临， menggantikan kehadiran Kristus bersama-sama dengan mereka di atas muka bumi. 代替了这个主耶稣与门徒们在这个世上的同在。 Maka Yesus mengatakan, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 因此，主耶稣就对门徒们说：“他会与你们同在，并且在你们里面。 Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. 他从来不会撇下我们成为孤儿。 Sama seperti Yesus Kristus pernah hadir di antara murid-murid. 就像主耶稣曾经也是莅临在门徒们当中， Sama seperti Allah hadir di tengah-tengah mereka melalui Yesus. 就像上帝透过主耶稣莅临在信徒们当中， Demikian juga ia akan terus hadir di tengah-tengah mereka melalui Roh Kudus. 他会透过圣灵永远与他们同在。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus harus pergi kepada Bapa dan kemudian baru Roh Kudus itu turun? 亲爱的弟兄姐妹，为什么主耶稣必须要回到天父那里去，圣灵才会降临呢？ Karena Yesus kembali kepada Bapa karena dia telah menggenapi apa yang sudah direncanakan oleh Bapa di dalam rencana keselamatan yang kekal itu. 主耶稣必须回到天父那里去，因为他已经完成这个天父已经计划好、预备好的这个救赎的大功。 Yesus Kristus telah menggenapi, menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dari apa yang diperintahkan atau yang diminta oleh Bapa kepadanya. 主耶稣已经完成了天父所命令他所要完成的救赎大功。 Yesus Kristus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa bagi manusia. 主耶稣已经把他自己献上，他自己牺牲了他自己，成为赎罪祭。 Dan persembahannya itu telah diterima oleh Bapa. 他的这个献祭已经蒙天父的接纳， Maka dia akan kembali kepada Bapa. 因此他必须回到天父那里去。 Tetapi tidak sampai di sini. 但是不停留在这里而已。 Yesus Kristus meminta kepada Bapa supaya mengutus penolong yang lain itu untuk mendampingi kita sebagai umatnya. 主耶稣求天父，好让天父赐下另一位保惠师来帮助我们，与我们同在。 Hadiah yang terbesar dari Allah bagi dunia itu adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. 上帝为这个世界所预备最大的礼物，就是他赐下他的独生子来拯救我们，成为我们的救赎主。 Dan hadiah yang terbesar dari Allah bagi gerejanya adalah Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus. 上帝为教会所预备最大的礼物，就是圣父、圣子差派圣灵与我们同在。 Dan Roh Kudus inilah sebagai penolong kita. 这位圣灵也成为我们的保惠师， Dan dia juga bisa disebut sebagai penghibur, penasehat, dan pembela kita. 他也是被称之为是我们的安慰者、坚固者、领导我们的。 Dan penolong ini juga adalah penolong yang bisa mengkoreksi kita. 这位保惠师也会更正我们的。 Yesus meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudus karena dia tahu kita adalah umat yang sangat lemah dan mudah jatuh di dalam dosa. 主耶稣求天父赐给我们保惠师，因为他清楚知道他的信徒们非常软弱，很容易掉在罪中。
Seharusnya kita adalah orang yang paling berbahagia di dalam dunia karena kita telah memiliki Roh Kudus. 我们应该在这个世上是最幸福的人，因为我们拥有了圣灵。 Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他从来不会离开过我们。 Setiap kita pasti membutuhkan seorang penolong atau sahabat. 我们每一个人都需要一位帮助我们的人，或者一位良友。 Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita, di dalam jemaat kita, kita pasti minimal punya satu sahabat. 我相信在我们的生命里，我们至少有一位好朋友。 Pada waktu kita berkeluh kesah, kita bisa ngobrol sama mereka panjang lebar. 当我们有心里的话、有事情的时候，我们会向我们的最好的朋友来诉说。 Kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan kita, kesulitan-kesulitan kita. 我们会向他倾诉我们的困难。 Bahkan mungkin kita juga adalah orang-orang yang punya sahabat yang bisa membantu kita, menolong kita. 甚至我们或许有朋友可以在我们困难当中的时候来帮助我们。 Tetapi mungkin juga saudara-saudara punya pengalaman yang mungkin tidak mengenakan dengan sahabat-sahabat kita. 或许弟兄姐妹，你们跟你的朋友或许也有不好的一个经历。 Mungkin kita punya sahabat yang sudah lama sekali tidak bertemu. 或许我们有一位已经很久没有见过的朋友， Tiba-tiba dia menelpon kita atau menghubungi kita. 突然间他就打电话给我们说， Mungkin kita sangat senang bisa bertemu karena sudah lama tidak bercakap-cakap atau berjumpa dengan dia. 或许因为我们已经很久没有联络到、没有见面，所以我们就感到高兴。 Tetapi setelah percakapan itu terjadi, 但是谈话之后， ujung-ujungnya pinjam duit. 他想跟我们借钱， Ujung-ujungnya menawarkan produk dan lain sebagainya. 或是跟我们推荐一些产品， Tidak ada yang salah. 其实也没有什么错。 Tetapi bagaimana sahabat yang sejati yang kita rindukan? 但是我们所渴慕真正的良友是什么样的呢？ Pada tanggal 25 Mei tahun 2005, 在5月25号，2005年的时候， dalam pertandingan final Liga Champions, 在这个冠军决赛的时候， di situ ada dua klub yang bertanding yaitu Liverpool dan AC Milan. 有利物浦跟 AC 米兰在那边决赛。 Liverpool adalah satu klub yang sangat banyak penggemarnya. 利物浦呢是很多这个球迷的人， Tetapi di dalam sejarah klub ini, 但是在他这个利物浦它的历史中呢， 15 tahun dia belum pernah memenangkan pertandingan. 15年来从来没有赢过。 Jikalau kita mempunyai kebanggaan sebuah klub gitu ya, klub favorit kita, 如果我们对一个球队，我们非常的欣赏他、喜欢他， bertahun-tahun, belasan tahun kalah terus, 已经10几年都一直输， kita akan tetap setia pada klub yang kita favoritkan atau kita pindah favorit yang lain. 我们是否会背弃他、离开他，就去喜欢其他的这个球队呢？ Mungkin kita bisa pindah ke klub yang lain. 或许我们就会挪移到其他的球队。 Klub ini kayaknya tidak punya pengharapan lagi. 我们会认为这个球队已经没有什么希望了。 Tetapi ternyata pendukung daripada klub Liverpool ini begitu setia. 但是原来这个利物浦的他这个球队的这个跟随他的人呢，他的球迷是那么忠心。 Sekalipun 15 tahun mereka belum memenangkan pertandingan. 就算15年来都从来没有赢过一场决赛。 Dan bahkan pada waktu pertandingan final melawan AC Milan ini, 所以在这个决赛跟这个 AC 米兰在对赛的时候， di babak pertama Liverpool kalah 3-0. 在第二阶段的时候呢，他就输了3-0。 Sudah 3-0 di babak pertama. 在第一场的时候已经输了3-0， Pasti bisa kalah lagi. 可能还会继续输。 Masuk di babak yang kedua. 进入了这个第二阶段， Apa yang dilakukan para pendukungnya? 他们的这个支持者做了什么呢？ Mereka menyanyikan lagu kebanggaan atau kebangsaannya Liverpool ini. 他们就唱了这个利物浦球队的歌， You'll never walk alone. 意思就是说你永远不会自己行走。 Di seluruh stadion itu begitu bergema dengan lagu ini. 在整个体育场那边唱了如此的这个大声， Dan ini memberikan satu daya dorong semangat kepada pemain di tengah lapangan itu. 这就是给了这个利物浦的球队们一个很大的这个鼓励与支 Dan di 持。 babak kedua dalam 15 menit,
在第二场赛的时候， mereka menyamakan kedudukan menjadi 3他 sama. 们就是变成平分3-3了。 Sampai babak kedua selesai, 在这个第二场结束之后， skornya tetap sama. 这个分数仍然一样。 Dan mereka adu penalti dan dimenangkan oleh Liverpool. 然后就是在那边，就是在继续比赛之后呢，利物浦就赢了。 Dari ilustrasi ini saya mau menggambarkan bahwa Allah Roh Kudus tetap setia mendampingi kita. 在这里呢是要描述说，圣灵仍然与我们同在的。 Sahabat sejati adalah orang yang menghampirimu saat seluruh dunia itu meninggalkanmu. 因为真正的良友，当全世界离开你的时候，他就来就近你。 Saya ulangi, sahabat sejati adalah orang yang akan menghampirimu saat seluruh dunia meninggalkanmu. 真正的朋友就是当全世界离开你的时候呢，他就来接近你。 Mungkin selama ini kita adalah pecundang di hadapan Allah. 或许这么久以来，我们在上帝的面前都是一位失败者。 Mungkin kita telah belasan tahun mengikuti Tuhan, datang ke gereja, tapi ternyata di dalam hati kita selalu menolak Tuhan. 或许10几年来，我们虽然是跟随主的人，但是在我们的内心深处，我们常常拒绝了他， Karena gengsi kita terlalu tinggi. 因为我们的自尊太高了。 Atau bertahun-tahun lamanya kita selalu menolak dia karena dia tidak pernah menjawab sesuai dengan apa yang kita ingini. 或者这么久以来，我们拒绝他，是因为他从来没有回应、答应过、应允我们对他的祷告。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang sangat sulit bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidup kita. 弟兄姐妹，没有再难的事，圣灵可以在我们的生命当中动工的。 Dia senantiasa menolong kita apapun pergumulan kita. 他仍然会帮助我们，虽然我们面对的困难是什么。 Jangan pernah menolak daripada penolong yaitu Roh Kudus. Jangan pernah menolak 我们从不要拒绝圣灵对我们的帮助， karena dia selalu ada di sisi kita. 因为他永远在我们的身旁。 Di tahun 1917, 在1917年的时候， ada seorang pastor Katolik yang bernama Edward Joseph Flanagan. 有一位这个天主教的牧师叫这个 Edward Joseph 的， Beliau mendirikan rumah yatim piatu. 他建立了一个孤儿院， Dia menampung anak-anak yatim piatu 他就领养了这些孤儿。 dan dia tinggal di Omaha, Nebraska, Amerika. 他住在这个 Omaha Nebraska 美国。 Dan pada beberapa waktu setelah berjalannya rumah yatim piatu yang dia dirikan itu, 所以过了一段时间，他所建造的这个孤儿院， ada seorang anak yang bernama Howard. 有一个小孩子叫 Howard。 Nah, Howard ini dia tidak bisa berjalan. Howard 这个孩子呢，他不能走路， Kakinya lumpuh karena dia mengalami polio, 他不能走 penyakit 路 polio.，因为他是患上了这个小儿麻痹症。 Dan Howard ini selalu bergantung kepada teman-temannya. 这个 Howard 呢，就是常常就要依靠他的朋友了。 Dan ada satu teman yang bernama Ruben yang selalu setia menggendong dia. 然后有一位朋友叫 Ruben 呢，常常背着他的。 Tiap-tiap hari Ruben selalu menggendong Howard 每一天呢，Ruben 就背着他，背着这个 Howard， ke ruang makan, 就去餐厅， ke ruang belajar, 去这个学习课， mengantarkan dia di tempat tidur, 就背他到这个卧室里， menggendong dia pada waktu dia bermain. 让他玩的时候也背着他。 Sehingga Pastor Edward ini dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ruben. 所以这位牧师注意到这个 Ruben 为这个 Howard 所做的事， Dan Pastor Edward bertanya kepada Ruben, 然后这位 Edward 牧师就问这个 Ruben， Ruben, kamu melakukan hal ini pasti tidak mudah. 他说 Ruben 你做了为 Howard 做这些事呢，应该是不容易吧？ Kamu setiap hari menggendong Howard. 你每天都要背着他， Dan tentu bebanmu itu sangat berat. 当然你的这个负担呢很重。 Lalu apa yang dijawab oleh Howard? 然后 Howard 回答什么呢？ Howard mengatakan, Ruben， Ruben mengatakan bahwa he ain't heavy, father. 然后 Ruben 就回答说，他不重， He's my brother. 他是我的兄弟。 Dia bukan bebanku, Bapak. 他说，
牧师他不是我的重担， dia adalah saudaraku. 他是我的兄弟。 Nah, cerita singkat ini setelah sekian tahun berlalu, 这个长话短说，这个过去了几年之后， maka dibuatlah sebuah patung yang ada di gambar ini. 就做了一个雕像，就像你们所看 Lalu 的。 di situ ditulis he ain't heavy, he's my brother. 在这个雕像那边呢，写了这个词，就是他不重，他是我的兄弟， Dia bukan bebanku, dia adalah saudaraku. 他不是我的这个重担，而是他是我的兄弟。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah sahabat kita. 弟兄姐妹，圣灵是我们的良友， Tidak ada yang terlalu berat untuk dia menggendong seluruh pergumulan hidup kita. 对他来说没有再难的事呢，可以让他来背负、来分担我们的这个问题，我们的挣扎的。 Yesus memberikan penolong yang lain itu diberikan kepada hidup kita yang sementara ini. 主耶稣就赐下了这个保惠师，在我们这个短暂的生命里， Ia selalu menyertai, menghibur dan menguatkan kita. 他常常安慰我们，帮助我们， Memimpin dan juga mementeraikan umatnya. 带领我们。 Dan Parakletos itu adalah penolong dan juga penghibur kita. 然后这位圣灵就是我们的保惠师，我们的帮助者。 Maka sekalipun kita dicela, dihina, 就算我们受了别人的侮辱， dan pada waktu kita melayani Tuhan dan kita merasa sendiri, 当我们侍奉主的时候，我们觉得自己很孤单； dan pada waktu kita melayani tidak banyak orang yang mengerti, 当我们侍奉主的时候呢，没有很多人明白我们， bahkan mungkin sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. 甚至我们的朋友离弃我们， Ingatlah akan Parakletos ini. 我们要记得这位保惠师， Dia adalah penolong kita. 他是我们的帮助者， Dia adalah sahabat kita. 他是我们的良友， Dia tidak pernah meninggalkan kita. 他从来没有撇弃我们。 Dan pada waktu kita berharap dan bersandar kepada Parakletos ini, 当我们向这位保惠师依靠他，向他盼望他的时候， justru dia yang akan terus-menerus mengingatkan kita sebagai orang percaya 他会不断的提醒我们，身为信徒， untuk masuk di dalam kebenaran Allah. 进入主的真理。 Dia akan terus mengingatkan kepada kita akan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya. 他会时常让我们想起主耶稣所教导我们的一切的事。 Dia yang menyaksikan dan memuliakan Kristus, maka seharusnya hidup kita juga adalah orang-orang yang menyaksikan dan memuliakan Kristus. 圣灵是荣耀见证基督的，那么我们身为信徒们，我们也是要见证荣耀基督。 Dan pada waktu kita memiliki Parakletos itu di dalam hidup kita, 当我们这个依靠这位保惠师在我们生命当中的时候， maka kita adalah orang-orang yang siap untuk menjadi muridnya Kristus, 那么我们就预备好自己成为基督的门徒了， yang bersaksi bagi Kristus, 为基督做见证， yang justru makin giat untuk melayani Dia. 更殷勤的来侍奉主。 Dan kita boleh bersama-sama dengan Parakletos itu menginsafkan dunia akan dosa. 我们以这位保惠师呢，使这个世界觉悟到这个罪， Membongkar segala ketidakbenaran. 就揭开一切的不义的事。 Roh Kudus itu diberikan kepada kita. 圣灵赐给我们， Biarlah kita sungguh-sungguh boleh bersyukur 好让 kepada 我们 Dia. 真正的来感谢主。 Dan kita meyakini bahwa Parakletos itu adalah sahabat kita yang sejati. 我们也相信这位保惠师是我们这个永恒的良友。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来进入祷告。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan. 谢谢你，我们可以思想你的一段话。 Kami bersyukur untuk Parakletos yang hadir di dalam hidup kami. 主，我们感谢你赐下这位保惠师来到我们的生命里。 Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh menolong kami di waktu kami mengalami kesulitan-kesulitan. 但愿圣灵在我们面对困难的时候，帮助我们每一位。 Ada begitu banyak orang-orang yang mungkin belum mengerti atau tidak mengerti akan kondisi kami. 有许多人可能也不明白我们所面对的情况， Baik kami yang sedang di dalam penderitaan maupun di dalam sakit penyakit.
可能我们这时候正在面对困难，或者在面对疾病当中的时候， Bahkan mungkin di dalam pelayanan kami yang tidak mudah, 甚至在我们这个不容易的这个侍奉中， kami percaya Roh Kudus-Mu selalu mendampingi kami. 我们相信圣灵仍然与我们同在。 Teguhkan kami ya Tuhan, 主啊，坚固我们的心， sekalipun kami menghadapi hal-hal yang sangat tidak mudah. 就算我们面对很不容易的事情， Namun kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. 但是我们相信你永远与我们同在。 Terpujilah nama-Mu. 主啊，你的名是应当称颂的。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，我们祈求祷告， Amin. 阿门。